Hai, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, iaitu saya, Puteri Syatira binti Ibrahim, Muhammad Hilmi, Nur Aina Syahira, Syahira Farahaya dan juga Sabrina binti Maya. Dalam perkongsian pelajar kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, Showcase KPPB Maya 2.0 tahun 2001 dalam subjek EDUP 3033 bersama-sama subjek BMNB 3052 daripada kumpulan 2 Bahasa Melayu 5. Baiklah, pertama sekali, perkongsian pengalaman. Apa yang dilalui dan diperolehi sepanjang mempelajari subjek MDP, Murid dan Pembelajaran, dan SDP, Seni dalam Pendidikan. Baiklah, kita pergi kepada satu persatu. Yang pertama, pengetahuan yang diperolehi daripada subjek MDP. Yang pertama iaitu teori. Kami mengetahui pelbagai teori baharu yang sebelum ini kami tidak mengetahui. Yang kedua, pengetahuan daripada kerja khusus yang kami perolehi, iaitu merancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan strategi dan kaedah pengajaran masa kini untuk menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi dan mengurus emosi dengan baik. Dan yang ketiga, daripada pengajaran dan pembelajaran, apa yang kami peroleh daripada subjek MDP ini, iaitu kami dapat mengenal pasti cara pengurusan emosi murid untuk beradaptasi dengan suasana pandemik COVID-19 ini. Yang kedua, mempelajari cara perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan strategi dan kaedah pengajaran pada masa kini. Baiklah, seterusnya beralih pula pada subjek SDP, pengetahuan yang diperolehi daripada subjek SDP ini. Yang pertama, elemen seni. Pengetahuan tentang elemen penting dalam setiap pembelajaran. Kami mengetahui elemen seni tentang seni pergerakan, seni visual dan juga seni muzik daripada subjek seni dalam pendidikan ini. Yang kedua, pengetahuan yang kami perolehi daripada kerja khusus yang kami dapat iaitu melaksanakan satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan elemen seni yang bertemakan situasi semasa dengan menggunakan kit persembahan yang telah kami buat. Baiklah, yang ketiga, penerokaan, iaitu kami dapat mengetahui pelbagai ilmu baharu dan meneroka lebih lagi tentang seni dalam pendidikan melalui aktiviti-aktiviti amali yang kami terima pada setiap minggu. Bagaimana kami membuat perancangan untuk membina dan melaksanakan kit persembahan? Yang pertama, kami membuat keputusan untuk memilih membuat kit tahun berapa. Yang kedua, kami memilih kemahiran bahasa berdasarkan SK dan SP yang terdapat dalam DSKP Bahasa Melayu. Yang ketiga, kami berfikir dan mencari idea berdasarkan kemahiran dalam DSKP yang dipilih untuk menghasilkan kit persembahan daripada YouTube, Google dan Blogspot. Yang keempat, kami mencari dan menyediakan bahan seperti kotak, kertas warna, kad manila dan bahan-bahan yang lain. Yang kelima, kit persembahan dihasilkan dengan memasukkan elemen seni seperti elemen seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Kit persembahan ini matlamatnya untuk meningkatkan kecerdasan emosi pelajar berdasarkan teori emosi Goldman. Kit ini bertujuan untuk menarik perhatian murid-murid supaya dapat belajar dengan lebih seronok dan lebih aktif lagi. Baiklah, seterusnya. Standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan 2.1, asas membaca dan memahami. Standard pembelajaran 2.11, membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baiklah, seterusnya. Objektif kit persembahan ini, murid mampu membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dan seterusnya, murid boleh memahami isi petikan yang telah dibaca dengan baik. Seterusnya. Okey, ini merupakan gambar kit persembahan kami, poket ajaib. Okey. Ini merupakan poket ajaib daripada pandangan dekat yang menunjukkan poket-poket di dalamnya berisi kertas petikan di dalamnya. Okey, ini adalah butang pemula pada kit persembahan dan straw digunakan sebagai alat cabut undi. Okey, Rajah 5 ni contoh salah satu petikan yang diisi dalam poket tersebut.
dan sampul surat yang berisi petikan dan dimasukkan ke dalam poket tersebut. Baiklah. Penghasilan kit pembelajaran. Penghasilan kit pengajaran poket ajaib adalah menggunakan bahan seperti kotak terpakai, kertas warna, cardboard, gam, pita perekat dan penyudut minuman iaitu straw. Cara melaksanakan kit persembahan. Yang pertama, guru meminta murid membentuk 6 kumpulan dan meminta wakil kumpulan tampil ke hadapan bagi memulakan permainan poket ajaib. Yang kedua, wakil kumpulan diminta menekan butang mula yang berwarna merah mengikut turutan giliran kumpulan untuk mencabut undi daripada poket yang telah disediakan di kit persembahan tersebut. Penyudut minuman yang disediakan telah dilabelkan dengan tulisan nama haiwan padanya dan ia berfungsi sebagai undian untuk menentukan poket manakah yang perlu dibuka oleh ketua kumpulan. Yang keempat, murid perlu membaca nama haiwan pada straw dan mengenal pasti padanan gambar haiwan yang telah ditampal pada setiap poket yang ada pada kit permainan tersebut. Yang kelima, setiap poket mengandungi isi petikan yang berlainan. Jadi, ketua kumpulan perlu membuka poket dan mengeluarkan isi petikan, lalu membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Bacaan mestilah dibaca dengan kuat oleh ketua kumpulan tersebut. Kemudian, murid diminta kembali ke kumpulan masing-masing dan menerangkan kepada ahli kumpulan yang lain sekiranya ada yang kurang faham. Cara pelaksanaan ini diulang oleh kumpulan yang seterusnya sehinggalah permainan poket ajaib tamat. Baiklah, itu saja. Antara cabaran mempelajari subjek SDP dan MDP. Cabaran mempelajari subjek seni dalam pendidikan ialah kekurangan bahan dalam menghasilkan tugasan amali. Seterusnya, pelajar perlu memperbanyakkan latihan dan usaha untuk menghasilkan dan menyiapkan tugasan amali yang kurang kemahirannya. Seterusnya, elemen-elemen seni seperti seni visual, seni pergerakan dan seni muzik perlulah diterapkan sepanjang pembelajaran SDP. Antara cabaran mempelajari subjek MDP, murid dan pembelajaran pula ialah kekurangan sumber maklumat. Seterusnya, sukar untuk memahami teori yang terdapat dalam subjek MDP. Murid juga sukar untuk mengenal pasti emosi murid kerana setiap murid mempunyai perangai dan mempunyai pendirian yang berbeza. Fokus perlulah diberikan sepanjang kelas untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Antara cabaran membuat kit subjek SDP dan MDP ialah bagi subjek SDP, pelajar kekurangan bahan untuk membuat kit persembahan kerana pelajar tidak dibenarkan untuk keluar daripada IPT untuk membeli barang-barang. Pelajar juga perlu memikirkan cara untuk memasukkan elemen SDP ke dalam kit persembahan yang dihasilkan. Bagi subjek MDP pula, pelajar perlu memastikan kit persembahan yang dihasilkan dapat meningkatkan kecerdasan emosi murid sama ada dari sudut regulasi kendiri atau kemahiran sosial. Big idea dekat sini ialah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi sangat penting untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Hal ini kerana sekiranya murid-murid mempunyai kecerdasan emosi yang baik, hal ini membuatkan mereka lebih suka untuk belajar di dalam kelas bersama guru. Guru-guru akan lebih membuat aktiviti-aktiviti yang menarik minat murid supaya kecerdasan emosi murid ini wujud semasa proses pembelajaran. Seterusnya, kecerdasan emosi melalui kit persembahan. Melalui kit persembahan, kecerdasan emosi juga dapat diwujudkan. Hal ini kerana adanya set induksi iaitu seni muzik. Semasa proses pembelajaran, guru-guru boleh memasukkan elemen seni muzik dalam pembelajaran supaya murid lebih suka untuk
belajar. Seterusnya, dalam kit persembahan juga terdapat kecerdasan emosi dari sudut domain iaitu kemahiran sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana wujudnya aktiviti berkumpulan yang melibatkan EMK nilai kerjasama murid antara pasukan. Akhir sekali, wujudnya seni visual yang mampu menarik minat murid. Kebanyakan murid suka akan seni visual kerana ia mempunyai gambar-gambar, warna-warna yang menarik yang mampu menarik minat mereka untuk belajar. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan konsep kejelasan atau clarity. Kejelasan atau clarity merujuk kepada jelas, mudah difahami, mudah dibaca, tidak bersifat sama atau kabur. Tahap kejelasan yang diguna pakai dalam konsep ini adalah penggunaan kata-kata yang pendek, ringkas dan tidak berbelit-belit. Baiklah, seterusnya. Menerusi kit persembahan yang dibina dan kursus yang dipelajari iaitu seni dalam pendidikan dan murid dan pembelajaran, boleh dilihat bahawa kemahiran 6C telah dapat diterapkan dalam proses PDPC sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah. Antara kemahiran 6C yang telah diterapkan ialah critical thinking atau pemikiran kritis. Hal ini boleh dilihat apabila pelajar dapat menghasilkan kit persembahan yang relevan dan mampu memberi manfaat serta membantu menyelesaikan isu kemahiran membaca dalam kalangan murid dengan berkesan. Hal ini kerana kit persembahan yang dibina berpandu kepada standard pembelajaran dan standard kandungan yang telah ditetapkan dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran. Seterusnya, collaboration ataupun kolaborasi. Kemahiran ini boleh dilihat semasa penghasilan kit persembahan. Ketika proses penghasilan kit persembahan, wujudnya elemen merentas kurikulum dari aspek nilai murni iaitu nilai kerjasama. Hal ini dapat dibuktikan semasa setiap ahli kumpulan bekerjasama mencurahkan idea atau memberi pendapat ketika penghasilan kit persembahan. Selepas itu, communication atau komunikasi. Ketika menghasilkan kit persembahan, wujudnya komunikasi dua hala kerana adanya perbincangan antara ahli kumpulan. Komunikasi ini boleh dilihat ketika proses pemilihan standard pembelajaran dan standard kandungan. Tambahan lagi, ia juga boleh dilihat apabila setiap ahli kumpulan memberi cadangan penambahbaikan ketika perlu memilih kit persembahan yang terbaik. Hal ini bertujuan untuk memilih kit persembahan yang bakal digunakan ketika pembentangan tugasan kerja khusus berkumpulan bagi kursus seni dalam pendidikan. Baiklah, seterusnya, pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif ini boleh dilihat ketika pelajar menggunakan minda mereka untuk menghasilkan kit persembahan dengan menggunakan buah fikiran atau idea yang baru, asli, luar biasa, pelbagai dan bernilai. Kemudian, perwatakan. Ketika proses membina kit persembahan, nilai bertanggungjawab boleh dilihat dalam perwatakan pelajar. Hal ini kerana wujudnya kesanggupan diri pelajar untuk melaksanakan tugasan kerja khusus yang telah diberikan dengan sempurna. Dalam pada itu, nilai kerajinan juga boleh dilihat dalam perwatakan pelajar. Buktinya, pelajar berusaha dengan penuh semangat, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melaksanakan kit meskipun kekurangan bahan. Akhir sekali adalah kewarganegaraan. Menerusi pembelajaran kursus seni dalam pendidikan dan murid dan pembelajaran, potensi individu dapat diperkembangkan lagi secara menyeluruh dan bersepadu dalam mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial berdasarkan intipati yang terdapat dalam kedua-dua kursus tersebut. Hal ini selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, seterusnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.